Okey, hari ini awak semua akan masuk topik baru iaitu membuat acuan 3D. Okey, kita ada 5 kaedah cara nak membuat acuan 3D. Contoh, 3D ni adalah acuan yang sebenar Contoh acuan yang sebenar, mungkin awak boleh guna kaedah yang pertama, kaedah tuangan ataupun casting. Yang kedua, cuba awak tengok, mungkin boleh buat kaedah acuan molding. Ada kaitan sikit, ada perbezaan sikit. Nanti cikgu cerita. Okey, ataupun yang ketiga yang dekat atas, kaedah pembentukan, forming, ataupun kaedah seterusnya adalah pemesenan, machining, ataupun kaedah sambungan, joining. Apa itu kaedah-kaedah dia? 5 kaedah itu yang perlu awak hafal. Apa dia? Kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Inilah kaedah yang pertama iaitu kaedah tuangan ataupun nama orang putih dia adalah kaedah casting. Kita ada banyak jenis tuangan. Kita ada tuangan pasir, tuangan lilin. Okey, ada macam-macam jenis tuangan. Tuangan dengan acuan dia ada kaitan sedikit. Okey, tapi kat sini cikgu separatekan. Biasalah kita nak tuang mesti ada acuan kan? Kaedah tuangan di sini untuk tuangan topik ini di mana dia punya acuan memang awak tuang aja masuk acuan terus jadi produk. Biarkan keras terus jadi. Senang kata, awak tengok contoh yang pertama itu adalah besi yang panas. Besi bila kita keluli besi keluli kita panaskan dia akan berwarna merah oren. Itu bukan tuangan api neraka Itu adalah tuangan besi keluli. Okey, kalau nak rasa panas api neraka itu sikit je tau. Dah disejukkan 7 kali ganda. Cubalah try. Okey, yang bawah tu warna putih adalah timah. Sama ada timah ataupun aluminium. Okey. Jadi kalau untuk tuangan, awak bayangkan awak buat sumi ataupun dadih yang kat rumah tu yang ada acuan kan. Awak tuang aja bentuk acuan penuh, lepas tu awak biarkan dia sejuk. Nanti bila dah sejuk, dah keluar daripada icebox, awak boleh terus makan. Itu namanya tuangan. Okey, boleh Okey, yang kedua adalah tuangan molding. Yang ini ada perbezaan sikit saja. Okey, di mana memanglah kita tuang tapi dia punya acuan berada di dalam kotak. Okey, kalau nak nampak tengok gambar yang warna putih, gambar dia awak nampak macam ada cawan. Cawan itu adalah bahan yang kita nak tuang. Okey, nanti dia akan masuk dalam salur, dia akan masuk salur. Okey, yang macam bentuk T kat bahagian bawah tu, yang bukan bawah, tengah-tengah, itulah dia punya produk yang dia nak. Ini nama dia acuan. Acuannya berada di dalam kotak. Sebab itulah dia punya definisi untuk acuan adalah rongga yang terdapat dalam acuan. Rongga kat dalam kotak acuan tu merupakan produk sebenar. Okey, kemudian bahan dimasukkan ke dalam acuan melalui tuangan. Yang dalam gambar warna putih itu melalui kaedah tuangan. Ada juga yang melalui kaedah suntikan. Dia suntik bahan terus masuk ke tengah-tengah produk yang dia nak. Okey. Lepas tu dibiarkan mengeras. Okey, untuk acuan ni kita kadang-kadang guna acuan pasir, di mana dalam kotak tu pasir. Okey, awak tengok gambar yang bawah. Dia nak buat yang pemegang pintu tu. Kan bahagian apa yang boleh pintu yang boleh buka naik tu kan. Okey, tengok acuan dia. Acuan dia berbentuk yang dalam kotak tu, dalam warna merah-merah tu, itu adalah pasir. Pasir yang telah dimampatkan. Okey, sebenarnya nama dia pasir hijau. Okey, tapi warna dia merah. Okey, kotak acuan tu nanti dia akan tutup. Okey, kan ada lubang atas, lubang bawah, dia akan tutup. Awak nampak kan ada satu lubang tu. Okey, nanti dia akan kunci kotak tu, kunci kanan dan kiri, kemudian dia akan tuangkan. Konon kita nak masukkan besi. Okey, masukkan tu aluminium kan, pemegang tu aluminium ringan dan warna putih. Kita tuangkan cairan aluminium tu masuk ke dalam lubang. Okey, sampailah lubang tu penuh. Lepas tu dibiarkan mengeras. Nanti bila dah keras, buka skru kotak, kita buka kotaknya dan kita ambil produk yang dah siap. Tapi
kena potong sedikit bahagian laluan masuk tu kan. Laluan masuk tu kita kena buang. Kita kena buat finishing baru kita dapat produk dia. Itu adalah acuan. Next, kaedah pembentukan forming, di mana proses ini adalah mengubah bahan menjadi bentuk yang lain sesuai dengan produk yang kita nak. Kita tengok sajalah contoh yang pertama. Okey, contoh pertama dia masukkan seketul metal ataupun besi. Seketul je. Nanti kompres, akan ada die ataupun akan ada mesin yang mampatkan dia, press. Jadi nanti metal tu akan mengembang ke tepi, dapatlah produk yang kita nak. Okey, itu salah satu contoh mampatan die. Pembentukan yang kedua jenis roller. Okey, kalau awak tahu yang bahagian yang gemuk tu, batang rod tu akan dimasukkan ke dalam mesin. Yang belakang akan tolak tau, yang tolak. Lepas tu mesin tu akan roll, menyebabkan keluaran besi lebih kecil. Itu namanya bentuk. Okey, selain itu juga contohnya botol plastik. Macam mana orang buat botol plastik? Botol plastik ataupun air botol plastik tu kan dikembung, dalam dia kosong. Okey, dia akan letak straw, sebatang straw. Dia macam plastik tu macam straw lah, panjang. Nanti tengah-tengah tu akan dibuat tiupan angin. Dia ada proses tiupan angin yang kuat. Nanti plastik tu akan mengembang ikut acuan dia. Itu cara buat botol plastik. Awak boleh tengok dekat YouTube. Okey, itu adalah pembentukan. Okey, next adalah kaedah yang keempat, kaedah pemesinan. Apa sahaja yang menggunakan mesin, itu adalah kaedah pemesinan. Kalau bahan kita metal ataupun besi, kita gunalah mesin yang boleh tembus. Contohnya dekat gambar ni cikgu ambil mesin gerudi metal. So nanti dia gerudi lubang. Jadi proses pemesinan ni di mana kita guna mesin untuk membuang bahagian yang tertentu supaya menjadi bahan yang kita nak. Itu adalah proses pemesinan. Kalau kita nak curvekan bucu, kita guna mesin gegas. Kita curvekan dia, tak ada masalah. Asalkan guna mesin, itu adalah pemesinan. Okey. Dan yang terakhir kaedah sambungan, iaitu kaedah joining. Okey, untuk penyambungan kita ada banyak penyambungan. Contoh yang pertama yang paling senang, kita guna kaedah kimpalan. Dalam kaedah kimpalan awak tahu kan, yang kena tutup muka macam pakai topeng Superman, pakai topeng metal tu. Okey, kemudian kita buat welding. Welding tu merupakan hasil daripada percikan api yang kita nampak dekat bengkel-bengkel. Itu adalah welding, di mana welding tu adalah tujuan dia untuk mencantumkan dua metal. Okey, selain kalau itu metal, kalau bahannya daripada kayu, joining guna apa? Ada dua cara. Mungkin awak boleh gunakan skru, awak boleh gunakan gam, awak boleh gunakan bolt dan nut. Tak ada masalah. Yang penting proses joining, gabungan ataupun sambungan. Ataupun awak ada bahagian mekanikal, bukan mekanikal, elektronik. Dalam elektronik, okey, kita ada penyambungan dia menggunakan proses soldering. Solder tu adalah kaedah penyambungan, kalau awak nak tahu. Okey, ada lagi loyang. Dah lah, tak payah banyak sangat contoh, nanti awak pening. Itu adalah contoh-contoh sambungan. Kalau nak tahu lebih lanjut, masuk bahagian kejuruteraan nanti pada tingkatan 4. Okey, dah habis untuk kaedah sambungan. Jumpa next video. Bye.